Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So pada hari ini kita akan masuk pada chapter yang seterusnya, iaitu deflection of reinforced concrete beam and slab. Okey, jadi kita nak check deflection untuk beam dan juga slab. Okey, macam manakah prosedur dia untuk kita check deflection? Okey, untuk topik ini dia punya learning outcome sudah ada 3. Yang pertamanya adalah describe the importance of checking deflection of beam and slab. Okey, kita akan awak akan dapat mengetahuilah kepentingan untuk kita check deflection. Kemudian explain the procedure to check deflection. Okey, macam mana kita nak check deflection? Kemudian calculate the deflection by limiting span to depth ratio method. Okey, maknanya kita akan menggunakan method span to depth ratio untuk kita calculate dia punya deflection limit. Okey, so kita pergi kepada introduction dahulu. Okey, untuk introduction ini, deflection ini akan menjadi satu problem lah kepada engineer yang mereka bentuk suatu bangunan, terutamanya untuk beam dan juga slab. Okey, sebab deflection ini walaupun kita design dia punya main reinforcement dan juga shear reinforcement dah lepas, tetapi tidak semestinya beam itu lepas untuk deflection, lepas untuk deflection, terutamanya untuk beam yang mempunyai span yang panjang. Okay, span yang panjang ini akan mempengaruhi ataupun akan menyebabkan berlakunya deflection yang berlebihan. Okay, jadi sebab itu kita perlu check deflection, sama ada beam yang kita design itu dia punya deflection itu masih lagi level yang dibenarkan. Okay, semua beam ataupun slab akan berlakunya deflection, tetapi kita boleh control deflection itu tidak melebihi daripada deflection yang dibenarkan. Okey, jadi apakah kesan dia? Apakah kesan apabila berlakunya deflection kepada beam ataupun kepada beam terutamanya? Okey, so kalau kita tengok sini, deflection of spandrel beam cause cracking in interior wall that provide an entry for water, which accelerate the breakdown of the wall material. So kesan dia apabila berlakunya deflection kepada beam, deflection yang berlebihan kepada beam, so dia akan menyebabkan berlakunya berlakunya crack, crack pada bahagian luar dinding. Disebabkan oleh beam itu dia deflect lebih, so dinding akan di sebelah luar, dinding sebelah luar akan retak, dia akan crack, dia akan crack. So keretakan ini boleh menyebabkan water, entry for water, so air boleh masuk dalam keretakan itu dan boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian dinding lah, pada bahagian dinding, terutamanya cat painting. Kalau air dah masuk dari luar, so cat tu akan jadi, kita boleh nampak cat bahagian dalam rumah tu dia akan jadi rosak lah cat tu. Kalau ada wallpaper akan rosak. Okey, so selain itu juga, kalau kita menggunakan komponen yang fabricated component, okay, ataupun pasang siap, fabricated component, okey, untuk yang ini pun biasanya akan gagal juga. Okey, dia akan berlakunya deflection juga sekiranya kita tidak mengambil kira deflection semasa kita design tu. Okey, walaupun structure itu adalah structure pasang siap. Jadi setiap structure yang kita bina perlu mengambil kira kesan daripada deflection. So kalau yang tadi, kalau dari segi luar dinding lah, kalau kita tengok sini, in the interior excessive deflection can cause cracking of partition wall
and ceiling or concrete floor slab. Okey. Okey, kalau disebabkan oleh deflection yang berlebihan in the interior, sebelah dalam, akan menyebabkan crack kepada partition wall. Partition wall pun boleh jadi crack. Okay, yang sebelah luar boleh crack, yang dalam pun boleh crack juga. Dan di bahagian ceiling, bahagian ceiling ni disebabkan oleh slab. Slab tadi dia berlakunya deflection. Okay, kalau dinding disebabkan oleh beam. Kalau dinding tu berlakunya deflection yang berlebihan, dinding tu boleh jadi crack lah, disebabkan oleh beam. Manakala ceiling ini disebabkan oleh slab yang berlaku deflection berlebihan. Okey. Okey, untuk deflection ini, kebiasaannya dia apabila berlaku deflection yang berlebihan ini, dia masih lagi konkrit itu masih belum fail lagi lah, sebab dia under serviceability loading, under ni lah serviceability. So apabila berlakunya deflection ini, dia menyebabkan pengguna ni tidak selesa lah kepada pengguna. Okay, walaupun bangunan itu tidak fail lagi, tapi tidak selesa lah. Seperti tadi lah kan, bahagian dinding pun dah nampak air dah masuk daripada dinding. Kalau slab tu berlaku deflection, kalau kita pakai roof flat, so maybe air akan masuk daripada atas dan masuk ke dalam rumah kita lah air kan. Kalau hujan lebat je, nanti nak kena tadah kan. Jadi susah benda. Kalau air ni jadi tension jugalah kepada pengguna, kepada pemilik rumah tu lah, pemilik bangunan tersebut, terutamanya pada musim hujan. Okey. Kadang-kadang kalau selepas daripada hujan lebat, air itu masih lagi turun. Sebab air itu dia dah ada di dalam konkrit. Jadi dia akan turun mungkin maybe dalam satu hari baru dia habis. Lambat juga, walaupun hujan dah berhenti, tapi air itu tetap keluar juga. Itu yang jadi menyebabkan tidak selesa kepada pengguna. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan deflection? Deflection ataupun sagging. Dia deflection ni maksudnya dia melentur kan. Dia melentur lah. Deflection ini lenturan. So kalau kita ada beam, di sini, beam lah mudah sikit untuk kita faham, dia akan melentur macam tu lah. So yang ni maksudnya berapa, ini dia punya deflection lah. Okay, deflection. Okey, jadi deflection ini adalah dia beam itu akan jadi lentur gitulah. So lenturan ini ataupun deflection ini, kita perlu check sama ada dia melepasi daripada limit yang dibenarkan ataupun masih dalam range yang dibenarkan. Okey, kalau berlaku deflection, okey, jadi dia kata kat sini, okay, member is the expression of differential change in length between the upper and lower partition. Okay, dia akan menyebabkan berlakunya perubahan pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah. Okay, yang mana seperti mana yang kita faham bahawa pada bahagian atas dia akan mengalami shortage ataupun compression lah. Pada bahagian atas dia akan mengalami pemendekan atau dia akan berlakunya compression pada bahagian atas. Manakala pada bahagian bawah dia akan elongate, dia akan memanjang, ataupun dia berlakunya tension lah pada bahagian bawah, seperti mana yang kita belajar sebelum ini. Okey, itu yang dikatakan sebagai deflection. So kalau kita tengok kat sini, apabila kita kenakan beban pada beam ini, so dia akan berlakunya deflection. Deflection pada bahagian bawah ni dia akan memanjang, bahagian bawah ni akan mendek. Mendek ni sebab apa? Sebab dia berlakunya compression lah. Ini compression, yang ni tension. Okey.
deflection of beam at maximum apply load. So sekarang ni kita pergi kepada dia punya method of checking deflection. Macam mana kita nak check deflection So dia ada dua method. Yang pertama by limiting span to depth ratio. Yang kedua by using theoretical deflection calculation. By using theoretical deflection calculation ini maybe awak dah belajar dekat structure analysis. Dekat structure analysis kan ada macam mana kita nak check deflection. Kalau yang ni untuk yang design kita akan pakai span to depth ratio lah, senang, lebih mudah. Okey, so untuk dalam topik ni kita akan fokus kepada span to depth ratio. Okey, EC2 specify equation to calculate basic span effective depth ratio to control deflection to a maximum of span bahagi dengan 250. Okey. Basic span effective depth ratio. Okey, basic span effective depth ratio, maximum span bahagi dengan 250. Okey, kita pergi kepada method span to depth ratio So ni dia punya procedure. So untuk deflection ni mudah saja. Dia tak susah lah, senang je. Okey, yang pertama sekali kita perlu determine basic ratio ratio span bahagi dengan effective depth. Okey, so dia ada banyak method, ada banyak cara untuk kita determine apa nama ni, I over D ratio ni, ataupun span bahagi dengan depth, effective depth ratio. Ada banyak kaedah. Yang pertama kita boleh menggunakan figure A. Okey, yang kedua kita boleh menggunakan table 7.1. Yang ni kita menggunakan figure 7.2. Okey, figure 7.2 ni perlu diingat dia hanya untuk simply supported beam ataupun slab saja. Manakala untuk interpolation from table 7.1, okay, is also allow. Table 7.2 show the interpolation of row that has been derived from table 7.2. Okay, kalau dalam Eurocode yang ni lah, table 7.4. Okay, table 7.3 show the value of span to depth ratio for simply supported beam or slab in according to the interpolation P value. Okey, yang seterusnya kita, okey, yang ini adalah table 7.2. Okey, daripada sini kita boleh mendapatkan span effective depth ratio, span effective depth ratio. Okey, K, untuk K, coefficient K ni untuk simply supported beam dia sama dengan 1. Kalau simply supported beam dia sama dengan K tu sama dengan 1. Okey, dekat bawah ini dia formulanya adalah inilah. Okey, 100 AS required bahagi dengan BD. So kita akan dapat percentage. So percentage ni awak refer kat sini, contohnya kita menggunakan grade concrete 40. So ini line grade concrete start daripada 25, 30, 35, 40, 50. Okey, kalau kita dapat 1.6%, kita unjurkan dengan katakan kita menggunakan 35 grade concrete. So kita unjurkan kat sini. So kita akan dapat dia punya span effective depth dia lebih kurang sini 12, 13, 14, 15. So kita dapat bukan 15 untuk ratio dia, ratio span effective depth. Okey. So jadi untuk guna table ni macam tu je lah, senang. So awak kena kira dulu dia punya percentage ni, iaitu 100 kali dengan AS required. AS required ni adalah keluasan reinforcement yang diperlukan. Okay, B ni dia punya breadth, dia punya lebar dia. Kemudian D ni dia punya effective depth. Okay, so ini menggunakan graf 7.2, iaitu span effective depth ratio for simply supported beam or slab. Untuk simply supported saja, untuk table
untuk figure ini. Kalau untuk 7.1 pula, determine basic spend effective determine basic spend ataupun effective spend ratio. Okey, jadi kat sini kita boleh tengok untuk nilai untuk simply supported. Okey, simply supported beam, yang ni yang pertama ni adalah simply supported beam. Nilai K dia sama dengan 1, nampak? Okey, nilai K untuk simply supported sama dengan 1. Kalau dia continuous beam, dia adalah 1.3, yang ni untuk end span, untuk continuous ni dia ada dua, iaitu end dan juga interior span. Okay, kalau interior span dia 1.5 nilai K nya. Manakala yang ni adalah untuk slab support on column without beam, ataupun kita kenal dia sebagai flat slab. Flat slab ni dia tidak ada beam. Dia hanya ada slab dan juga kolom saja. Slab dan juga kolom. So yang ini kita kena ambil dia punya nilai K ni adalah 1.2. Kalau untuk cantilever beam dia 0.4 untuk dia punya nilai K. Okay, apa beza di antara end dan juga interior beam? Kalau end tu maknanya pada hujung lah, pada hujung. Kalau kita ada ni kan beam kan. Okay, kalau end maksudnya beam yang sebelah sini. Kalau beam yang sebelah sini dia kita pakai 1.3. Kalau dekat tengah-tengah ni, ini adalah yang interior span, iaitu 1.5 dia punya. Okay, begitu juga dengan yang dalam ni lah. Kalau hujung kita pakai 1.3, kalau tengah-tengah kita pakai 1.5. Okay. So daripada tabel ini juga kita boleh mengetahui dia punya density, dia punya row ni, dia punya row ni adalah percentage lah, percentage row tu apa dia? Row ni sama dengan 100 kali dengan AS required bagi dengan BD. Maknanya percentage reinforcement di dalam beam tersebut. Okey, percentage reinforcement lah. Rho tu adalah percentage untuk reinforcement di dalam beam. Okey, jadi dia akan ikut. So yang ni percentage, maksudnya percentage 1.5% ini adalah persen reinforcement di dalam beam tersebut. Okey. Kat sini dia kata concrete highly stresses. Okey, ini untuk row 0.5%. Okey. 20, yang ni 14. Okey, yang ini untuk kita tentukan dia punya basic span ataupun effective span ratio. So ini adalah, dalam ini adalah effective span ratio. Nilai ini sama dengan I over D, ataupun kita katakan sebagai effective span ratio lah. Nilai ni 20 ni apa dia? 20 ni adalah nilai length bahagi dengan effective depth lah. Okay, tapi dia berdasarkan kepada percentage of reinforcement. Okay. Okay, kita tengok tabel yang tabel 7.1 untuk dapatkan nilai K. Yang ni nilai ID. Ni nilai LD, LD, length over depth. Okey, yang ini pula kita untuk mendapatkan efektif nilai effective depth ataupun basic ratio of span. Okey, basic ratio of span ni ataupun nilai dalam ni adalah L over D yang kat dalam ni.
Nilai dalam ni adalah L over D. Nilai dalam ni. So yang ni mengikut kategori beam. So ini adalah simply supported beam. Okay, kalau dia punya density dia kalau kat sini dia hanya 0.5 hingga 1.5. Kalau kat sini 0.3 hinggalah 1.5. Dia ada lagi inilah dia buat lagi nilai yang dia pecah pada 3. So kita boleh buat interpolation lah daripada row tadi. Kita punya row tu kat mana. So yang ni untuk continuous beam dia ada dua, iaitu end span dan juga interior span continuous beam. Kemudian ini untuk flat slab dan ini adalah untuk cantilever. Nilai dalam ini adalah untuk kita dapatkan L over D ataupun span depth ratio lah. Okey. So table ni juga untuk menentukan span over effective depth. Span ataupun basic ratio of span over effective depth. So maknanya nilai dalam ini, nilai ini adalah L over D lah. Yang ni dia akan mengikut percentage of main reinforce ataupun row lah. Yang atas ni adalah, yang nilai atas ini adalah row dia tadi, ataupun percentage of main reinforcement di dalam beam tersebut, yang kita menggunakan formula tadi lah, sama dengan 100 AS required over BD. Okey, untuk dapatkan percentage tu. Dan kita boleh buat interpolation lah menggunakan table ini. Tetapi table ini untuk simply supported sahaja. Okey, kalau dia bukan simply supported, nak buat macam mana? Macam nak dapat dia punya ID? Kita kena pakai table ni lah, 7.2 ataupun table 7.1. Okey, jadi itu untuk mendapatkan basic ratio of span over effective depth. So ada beberapa kaedah tadi. Perlu dilihat juga kategori beam tu lah, sama ada dia simply supported ataupun continuous beam ataupun cantilever ataupun flat slab. Okey. So okey, prosedur yang seterusnya selepas kita dah tentukan dia punya basic ratio of span over effective depth tadi ataupun LD, kemudian kita akan dapatkan pula K1 ni. K1 determine modification factor. K1 ni adalah modification factor. Modification factor ataupun K1. K1 ni kita boleh refer table 7.1 ataupun dekat dalam Eurocode 7.4. 7.1 dia ada beritahu tadi, kalau untuk kita tengok 7.1 table nya. 7.1 kan kat sini dah tunjuk tadi, ini nilai K ni. K ni adalah K1 lah. Modification factor. Kalau untuk simply supported dia 1. Kalau end span continuous 1.3, kalau interior span 1.5. Okey, kalau flat slab 1.2, kalau cantilever 0.4. Okay, itu untuk dapatkan K1. K1 kita akan refer table 7.1. Okey. Untuk flange beam kita kena pakai formula ini lah. K1 dia okey, yang ada beam yang ada BB, yang ada BB ataupun dia bentuk T ke. Macam ni kan. So ini kita kena pakai formula inilah untuk dapatkan K1. Okey. Flange bagi dengan BW ni. Ni BW flange ni saya pun tak ingat lah. Nanti kena check balik lah. Dia ada B flange dan juga BW. Okey. So yang ni, kalau yang jenis macam ni kena pakai formula ini Okey. Dia mestilah lebih besar daripada ataupun sama dengan 0.8. Okey, selain daripada yang flange, dia untuk simply supported dia K1 sama dengan 1 Okey. Yang kedua, kita nak dapatkan modification factor untuk K2, modification K2 ataupun modification 2 K2 pula. Tadi K1 refer dekat table 7.1.
Kalau dia ada flash beam yang ada bibir, kita kena pakai formula ni lah. Okey. Untuk K2 pula, okay, where the beam span exceeds 7 meter and support breather partition. And support breather partition. Okey. Jadi untuk yang ini K2 ni, yang melebihi span tu melebihi 7 meter. Sekira beam kita ini span-nya melebihi 7 meter. Okey. So kalau melebihi 7 meter, kita kena pakai ini. Formula ni lah K2 nya. Okey. Kalau kurang daripada 7 meter, K2 nya adalah 1. 1 ni adalah yang K2 span dia, span tadi kurang 7 meter. Kalau lebih, kena pakai formula ni. Okey. Untuk K2 mudah je. Kurang 7 meter, 1 terus. Lebih 7 bagi dengan L efektif ni adalah span lah, span efektif. Span beam tu lah. Kalau beam tu 8 meter, span-nya 7 bagi 8 lah. 7 bagi 8 semestilah lebih kecil daripada 1 ataupun sama. Okey, K3 pula. Determine modification 3 ataupun K3 for steel ya. Okay, modification 3 ni dia untuk kita dia untuk check besi ya, untuk check besi ya, steel. Okay, more tension reinforcement is provided. So kita akan check, biasa kita akan check dekat tension reinforcement lah. So that that calculate AS required at the ultimate limit state. So kita nak tengok ratio di antara AS provide dan juga AS require ni berapa. Okey, dia punya upper limit dia 1.5. Okey. So bahagikan AS provide ni yang kita ambil, yang kita provide lah, yang kita pakai, yang ni yang kita calculate kan. Ingat yang kita calculate beam tu, kita akan dapat AS require. Kemudian kita refer table, kita akan dapat AS provide. So kita nak tengok dia punya ratio di antara AS provide dan juga AS require tu berapa. Yang paling tinggi ni adalah 1.5. So kalau kita punya ratio ni lebih, so kita kena pakai 1.5 lah. Okey. Kemudian cara nak check dia, inilah formulanya. Okey, check dia L over D ni ada dia punya span, ratio span over effective depth yang kita dapatkan daripada table tu, kalikan dengan nilai K1, kalikan dengan K2, kalikan dengan K3, dia mestilah lebih besar daripada H2 L over D. L over D ni yang H2 nya kita check lah yang kita punya span tu berapa. Span, katakan span kita 8 meter, effective depth berapa, bagilah 8 bagi dengan 460 katakan. So mestilah yang H2 tu lebih kecil daripada limit, daripada limit yang digunakan. Ini limit ya. Kita nak check kita punya limit deflection. Ini adalah dia punya limit dia. Kita nak check untuk beam kita size macam tu, limitnya berapa. So kita compare dengan H2 L span bagi dengan D. Okey. If not, sekiranya lebih besar, sekiranya H2 ni lebih besar daripada limit dia, so kita perlu increase the area of tension reinforcement provide. So kena besarkan saiz besi. Sekiranya H2 ni lebih besar daripada limit Okay, for characteristic steel strength other than 500 Newton per mm square, multiply the basic ratio by 500 bagi ni FYK. Okay, 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 500 bagi ni F
Okey. Sekiranya kita punya apa nama AS provide kita ni, kita pakai bukan 500 lah, bukan pakai besi 500. So kita kena kalikan, multiply by basic ratio by, kalikan dengan 500 bagi dengan FYK. Okey, tak apa, kita pergi seterusnya tengok contoh. Contoh 7.1. Okey, 7.1 kita ada simply supported rectangle beam dengan dia punya span dia adalah span. Okey, span sama dengan 6 meter. 6 meter ni lebih kecil daripada 7 meter. So nilai K dia kita boleh dapatkan lah. Sebab ni span dia kurang daripada 7 meter. Kalau kurang daripada 7 meter, K berapa tu tadi? Yang berkenaan dengan span tadi. Berkenaan dengan span, ni span K1 lah. K2 sama dengan 1 lah kalau kurang kan. K2 lah. So yang ini jadi kalau pada sini kita boleh tahu dah K2 sama dengan 1 lah, sebab dia kurang daripada 7 meter. Given tension reinforcement AS provide, okay, 2592 mm2 dan AS require 2497 mm2. Kemudian besi dia pakai 500. Okay, grade concrete 30. Check the deflection of the beam. So dia dah bagi yang atas ni compression, yang ni yang bawah. Biasanya untuk deflection kita akan check bahagian tension lah, sebab bahagian tension ni dia yang memanjang, dia berlakunya elongate kan. So kita akan check pada bahagian tension. Okey, jadi yang pertamanya kita kena dapatkan ratio span over effective depth ratio, iaitu L over D ni berapa nilainya untuk beam ni. Berapakah L over D untuk beam ni? So untuk dapatkan ini kita kena kira dia punya rho, percentage of reinforcement dalam beam tu, iaitu 100 sekali dengan apa, AS required bahagi dengan B kali dengan D. So kita dapat ni lah 1.54% besi ya. 1.54%. Okey, berdasarkan kepada table, kepada figure 7.1 basic span effective depth, so kita dapat 14. Kalau kita refer figure 7.1. Kalau kita refer table 7.3 pun kita dapat 14 untuk L over D ni. Okey, jom kita tengok pada figure 7.1 dan juga table 7.3. Okay, 7.1. Pada table 7.1 kita punya rho kita 1.5 bahagian sini lah. So kita untuk simply supported kita dapat 14. Okey. Manakala untuk 7.3 kita punya tadi 1.5 lebih. So kita dapat 14 juga. Okey, jadi kita dah dapat yang ini kita panggil sebagai apa nama, span over effective depth ratio. So kita dapatlah L over D itu sama dengan 14. Okey, step yang kedua kita akan tentukan K1 ni jenis dia. Kita tengok sama ada beam itu simply supported ke ataupun end continuous beam ataupun interior kan tadi kan. Kalau untuk continuous sudah ada dua, dia ada end beam ataupun interior beam. Okey, ada dua tadi kan. So yang ini dia jenis simply supported, jadi K dia sama dengan 1. Refer 7 point. Ni K1 lah. K1 sama dengan 1. Refer table 7.1. Kita tengok 7.1. K 7.1 ni lah. So kalau dia simply supported dia 1. K1 sama dengan 1. Okay, untuk end span 1 continuous
end span 1/3, interior span 1/5. Okey, 1 tadi sama dengan 1. Okey, mudah je. Kemudian kita kira pula K3. K3 dia berkenaan dengan steel. So kita dapatkan ratio di antara AS provide dan juga AS require. So AS provide tadi tapi make sure kita kira yang bahagian tension bahagian tension bahagian bawah ni. Okey, jadi kiralah AS provide 2592 bahagi dengan AS require iaitu 2497, kita dapat 1.04. 1.04 ini adalah dia punya K3. K3 1.04. K2 berkenaan dengan span. Span tadi dia kurang daripada 7 meter, jadi K2 sama dengan 1. Yang inilah yang ni tadi Ini K2 Okey, jadi dah ada semua nilai, kita calculate lah. Check. Okey. Span over depth, effective depth kita dah ada tadi. K1 dah ada, K2 dah ada, K3 pun dah ada. So kita calculate 14. Okey. Dia punya span dan juga effective depth ratio tadi 14. K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 1, K3 1.04. So kita dapat 14.56. Okey, dia punya ratio dia punya ratio lah, ratio span dan juga effective depth nya 14.56. Manakala untuk actual tadi span beam tadi 6000 ataupun 6 meter bahagi dengan dia punya effective depth dia 540. Effective depth ni apa dia? Effective depth ni lah, daripada sini sehinggalah pada tengah-tengah tertulang. Okey. So actual dia lebih kecil daripada allowable limit. Jadi okey lah. Actual ni mesti lebih kecil daripada allowable limit. Okey, setakat ni faham tak untuk yang example yang pertama? Okey, kita pergi kepada example yang kedua. Example yang kedua ni dia punya span dia 10 meter, lebih daripada 7 meter. Okey. Lebih 7 meter. Untuk dapatkan K2 dia 7 bahagi dengan L efektif L efektif. So 7 bahagi dengan 10 dapat berapa? 7 bagi 10, 7 bagi 10 dapat 0.7 0.7. Okey. Di K2 nya 0.7. Kemudian dipakai grade konkrit 25, besi jenis 500. Okey, dia punya ultimate limit state determine that 1250 mm square of tension steel is needed. Is needed ni maksudnya AS required lah. AS required. So AS required dia sama dengan 1250 mm square. And provide dia AS provide dia sama dengan 1470 mm square. Kemudian dekat sini kata in the interior span. In the interior span, determine the deflection at the middle of the beam accepted. Dia kata kat sini rectangle continuous concrete beam. Maknanya beam ini adalah jenis continuous beam. Tetapi dekat mana? Dia adakah dekat interior ataupun dekat end span? So sekarang ni dia kata dekat interior. Kalau dekat interior, kita kena cari dekat interior lah untuk mendapatkan span over effective depth ataupun L over D tu. So kita kena untuk step pertama kita dapatkan L over D, berapakah nilai dia. So kita kena kira dahulu percentage reinforcement di dalam beam kita tu. So percentage dia sama dengan 100 AS required bagi dengan BD.
So kali 100 kali dengan 1250 bagi dengan 300 kali dengan 100 dapat 0.7%. Kita dapat 0.7%. Jadi macam mana nak dapatkan dia punya L over D ni? Kita refer 7.2 interpolation interior span of continuous beam. Okay, so kita akan dapat basic span effective dead ratio sama dengan 28. So kita dapat dia punya L over D sama dengan 28. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan 28? Kita tengok pada table 7.2. Okay, tengok 7.2. Okay, yang ni 7.2. Jadi kita punya row ataupun percentage of reinforcement 0.7%. Dekat mana 0.7 tu? Dekat area sini dekat area daripada sini ke sini 0.5 hingga sini. So kita akan cari dia punya dulu. Dia adalah interior span continuous. Jadi di antara 30 hingga 26. So kita boleh buat interpolation. Kita boleh buat interpolation macam nak buat. So untuk 0.5% dia sama dengan 30 Untuk 0.7% sama dengan X. Okey. Kemudian 1.5% sama dengan 20. Berapakah X? Berapakah nilai X? Jadi yang ni kalau saya suka buat gambar rajah segitiga. Kalau untuk fahamkan benda ni interpolation lah kan. Terpulang lah macam mana keadaan 0.5 tadi. Lepas tu dia ada 0.7 kat sini. Dia ada 1.5. So kita naikkan. Yang 0.5 ni dia punya tu tinggi lah. Yang tu 30 tingginya So yang kat sini tingginya 20. 20 tingginya. So kita ada slope lah. Interpolation ni dia based on segitiga lah. So yang ni katakan kat sini 7 point kan. So kita akan pakai ratio yang daripada sini ke sini lah, segitiga ni. Okey, jadi untuk dapatkan ni kita dapatkan jarak ni dulu. Jarak di antara sini ke sini berapa? Jarak ni adalah 1/5 tolak dengan 0.5 dapat jarak ni. Jarak ini kita panggil dia sebagai L lah, X. So yang ni kita katakan A lah. Ini yang kita nak dapatkan nilai A tu. So nilai A tu kat sini. Berapakah nilai A? So yang ni Y. Y berapa daripada sini ke sini? So 20 tolak dengan 30, jadi 10 lah. Y sama dengan 10. Kat sini berapa Y nya? Tak tahu lah. Y kat sini adalah A tolak 20. Yang ni adalah A tolak 20 untuk tinggi ni lah. So jarak ini X 1 Ni Y1, ni Y2 lah. Y2 kat sini. X2 daripada sini. X2 ni daripada sini ke sini. Boleh kira X2 ni, iaitu 1/5 tolak dengan 0.7. Jadi bolehlah kira. Maybe ada keadaan lagi senang pada saya ni. Tapi interpolation tak kisah. Boleh pakai mana-mana formula. Jadi kita dapat je dekat 0.7 ni berapa. 0.7 ni berapakah di sini. Tak kisah macam mana. So saya punya ni macam itulah. So kalau kita nak dapatkan nilai A ni, jadi kita buat ratio Y bagi X lah. Sebab A ni adalah Y. So untuk yang pertama ratio ni adalah kita ambil yang segitiga yang besar ni dulu. Sebab yang besar ni dah ada kan, 10 bagi dengan bawah ni kan. So kita buatlah yang ni kita buat 30 tolak dengan 20 bahagi dengan 1.5 tolak 0.5 sama dengan sama dengan A tolak dengan 20
bahagi dengan 1.5 tolak 0.7. Dapatlah nilai A. So nilai A sama dengan 28. Cuba kira ini persamaan ni. Dapat 28 tak? So ini 28. Okay, cuba kira sekarang. Dapat tak dapat? Dapat. Okey, dapat Jadi itu cara saya interpolate macam tu. Saya rasa macam mana kalau ada cara yang lebih mudah. Okey, guna yang lebih mudah. Jadi maknanya interpolation lah maksudnya gitu Okey, dah dapat 28 tadi. Faham kan 28 tadi? Macam mana boleh dapat 28? Dah faham. So dia punya span over effective depth tadi 28. So kita akan cari dia punya K2 K1 K1 ni berkenaan dengan jenis beam tu. Jenis beam kita adalah beam interior span continuous, iaitu 1.3 lah. Kalau kita refer table 7.1 tadi, refer 7.1 untuk 1.5 interior span, dia adalah K1 dia sama dengan 1.5. Mudah je ini ambil untuk tentukan K1 hingga K3 tu tak payah. So yang ni 1.5 untuk interior span continuous. Okey, dah dapat K1 1.5. Kemudian K2 dia sama dengan, sebab K2 ni lebih besar daripada 7, jadi kita kena pakai formula lah. K2 sama dengan 7 bagi dengan L efektif So 7 bagi dengan 10 dapat 0.7. So K2 0.7. Kalau dia kurang daripada 7 meter span, K2 dia sama dengan 1 Okey, kemudian K3 berkenaan dengan steel, percentage untuk steel provide dengan required tadi. So kita yang kena ingat yang ini kita kena ambil area bahagian tension ataupun mere reinforcement. So bahagikan, kita akan dapat K3 sama dengan 1.18. Kemudian kita masuklah dalam check ni. Masukkan okey, span bahagi dengan effective depth tadi 28. K1 1.5, K2 sama dengan 0.7. Tak ada 0.7, tak masukkan Okey, 28 ni. Okey, ni K2. Ni K2 lah. K2 ni ada K1 1.5, K2 ni 0.7. Ni ada ni. Kemudian K3 ni 1.18 So kita calculate dapat 34.7. Kalau actual 10,000, sebab kita tukar dalam mm. Dia sebenarnya 10 meter span kan. 10 meter bagi dengan 600 effective depth ni 600. 10,000 bagi 600 kita dapat 16. 16 ni actual lebih kecil daripada upper limit. Jadi beam ini adalah satisfactory lah, dia memuaskan lah, ataupun lepas lah. Dari segi deflection tu lepas. Okay, dia tidak berlakunya excessive deflection pada beam tersebut. Okay, apabila berlakunya excessive deflection, so akan berlakunya masalah seperti yang mana kita belajar tadi pada dekat introduction. Dia akan berlakunya crack pada dinding, berlakunya keretakan pada ceiling, okay, dan seumpamanya lah. Okey, dah habis dah untuk kita nak check deflection. Saya rasa tak ada masalah sangat. Deflection ni kan mudah kan. Okey, ada pertanyaan dah setakat ini? Tak ada. Tak ada. Okey, untuk chapter ni setakat ni saja. Okey.